Kata orang, sayang anak, tangan-tangankan. Itulah ungkapan yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita apabila menyentuh isu mendidik anak-anak. Ungkapan ini mempunyai makna yang tersirat dan tidak membawa maksud ibu bapa boleh terus memukul dan menghukum anak jika mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ini kerana anak-anak umpama kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mencorah agar mereka menjadi manusia yang berguna. Walau bagaimanapun, sikap terlalu sayangkan anak dan sentiasa menangkan mereka dalam segala hal adalah sangat berbahaya. Ini kerana anak-anak akan berasa besar kepala dan tidak boleh ditegur. Justru itu, ibu bapa perlu membezakan antara kasih sayang atau memanjakan anak dalam fasa mendidik kanak-kanak. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mendidik anak-anak dan betulkah kata orang, manjakan anak biarlah berpada? Betul ke kata anak? Kata anak pula. Kata orang, manjakan anak biar berpada-pada. Ini mungkin ada yang bersetuju, ada yang tak setuju. Ada orang kata, tak apalah, suka hati saya lah. Anak saya biarlah saya nak manjakan lebih-lebih. Ada pula dalam kalangan ibu bapa yang merasakan, anak-anak ni jangan manja lebih-lebih. Kita kena ajar mereka berdikari kerana satu hari nanti kalau kita dah tak ada, mereka mampu untuk meneruskan kehidupan mereka sendiri. Setiap daripada kita ada pendapat yang berbeza-beza. Kami santuni pendapat anda. Kita nak kenalkan tetamu kita di studio yang bersama dengan kita hari ini yang mempunyai 10 orang cahaya mata. Alhamdulillah rezekinya. Hari ini masuk ke 10 ya? Ya, minggu ini. Minggu ini Alhamdulillah. Hari apa baru ni? 10 hari bulan. Cantiknya 10 hari bulan April lahir anak yang ke-10. Masya-Allah. Tahniah doktor dan isteri. Okey, dan doktor bercakap tentang manjakan anak ini. Ada yang memilih untuk manjakan tak apa. Ada yang memilih untuk biar bertegas. Tapi kalau terlalu tegas, takut anak-anak ini stres, tertekan. Pandangan doktor. Dia bila kita ada anak, kita kena ambil pendekatan yang bersederhana. Maknanya jalan tengah. Manjakan sangat tak boleh, tegas sangat pun tak boleh. Maknanya kita kena ambil jalan tengah sebab tujuan kita membesarkan mereka bukan sahaja berikan mereka makan, pakai, belanja, tetapi dalam masa yang sama kita nak mereka ni supaya membesar jadi manusia yang bertanggungjawab, yang beriman, yang ambil berat pasal kita, ambil berat pasal masyarakat, yang sensitif dengan keadaan persekitaran. Bermakna kita membesarkan mereka ni, kita kena pastikan mereka seimbang. Saya selalu kata perkataan itu asas, ASAS. Agama, sasiah, akademik, skill. Jadi 4 perkara ni kita kena pastikan anak kita dapat 4 perkara ni, asas ni. Jadi kalau seimbang dari segi semua perkara ni, maka kita dapat lihat anak kita ni orang yang hebat, mampu menyahut cabaran, peka dengan perasaan orang, taklah pergi rosakkan barang-barang, ambil hak orang, cakap kasar dengan orang, tak ada adab, tak ada akhlak. Jadi semuanya datang daripada kita. Kita ibu bapa ni adalah merupakan contoh pertama yang anak-anak akan lihat daripada kecil sampai ke besar. Apa yang kita buat dan juga apa yang kita tak buat akan membentuk anak-anak itu tadi. Saya suka apa yang doktor katakan tentang asas itu. Ini juga mungkin dapat digunakan pakai oleh penonton-penonton kita. Agama, sasiah, akademik dan juga skills. Itu yang paling penting. Asas itu 5 perkara penting. Dan apa yang doktor katakan tadi, bagaimana kita ini merupakan contoh terbaik untuk anak-anak kita. Kita juga adalah cerminan kepada anak-anak kita, dan apa yang kita lakukan ini kebiasaannya akan diikuti oleh anak-anak kita. Sebab kalau kita lihat anak-anak kecil ni, dia memang akan menjadikan ibu ayah dia sebagai idola dia. Apa yang dia lakukan, mereka akan lakukan. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan ibu bapa ni, mungkin kerana faktor-faktor tertentu. Kadang-kadang susah nak dapat zuriat selepas beberapa tahun. Jadi bila dapat zuriat tu memang datang bagi minyak yang penuh lah. Memang betul-betul manjakan. Sampai kan kadang-kadang kita terlupa antara batas untuk kita manjakan anak sehingga kita melebihi ataupun berlebihan manja tu, sehingga anak itu tadi macam doktor katakan tadi, bila berjumpa dengan orang lain bercakap kasar, kurang ajar dan tidak menjaga sasiah dan juga adab diri. Bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa manjakan anak tu boleh, tetapi kena adalah juga tempat-tempat dan limitasinya. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita sebagai ibu bapa kita kena ada satu pandangan yang jelas. Anak ni kita satu hari nanti bila dia besar kita nak jadi
orang yang bagaimana. Ramai ibu bapa dia tak nampak, dia tidak berpandangan jauh. Dia kira masa ni saja. Tak, kita kena faham kita dengan anak ni sampai ke hari akhirat, hubungan kita dengan anak ni. Jadi kita kena lihat nanti satu hari nanti bila dia dah besar, bila kita dah tua, kita nak anak kita ni jadi orang yang bagaimana. Jadi bila kita jelas tentang siapa anak yang nak kita didik dan besarkan ni, maka kita akan mudah menentukan apakah tindakan-tindakan kita, aksi kita, tindakan kita dan juga reaksi kita terhadap apa yang berlaku. Sebab kita kena faham tahu, anak-anak ni kain putih. Dia membesar, kadang-kadang dia nakal tu mesti ada. Buat salah mesti ada. Kadang-kadang kita kata, anak orang ni jahat. Bukan jahat, dia sebenarnya dia tak perasan, pada dia benda tu biasa. Tetapi kita kena faham bahawa mereka membesar, mereka belajar banyak perkara dari pengalaman hidup, dari kesilapan, dari kesalahan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita nak memastikan kesilapan, kesalahan yang mereka lakukan ini menjadi guru kepada mereka dalam hidup mereka. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat contoh manjakan anak contoh anak pergi buat kerja rumah sampai pukul 12 malam, dekat 1 pagi siap kerja rumah. Kemudian esoknya tertinggal buku atas meja. Lepas tu dia pergi sekolah, dia dah masuk kelas apa semua, kita pun tengok, ya Allah, kerja sekolah anak. Baik. Kita buatkan pula. Bukan, dah siap ni, dah siap. Okay. Jadi sekarang ni nak hantar ke tidak, kita tahu anak akan didenda kalau sebab tak bawa buku. Tapi kerja dia siap ni. Nak hantar ke tak nak hantar? Baik, kalau tanya saya, biarkan dia belajar satu perkara, bahawa siapkan kerja sekolah itu tanggungjawab satu. Pastikan buku masuk dalam beg ikut jadual, itu tanggungjawab dua. Jadi kalau kita hantar, makna kita dah memanjakan anak. Jadi anak bila buat salah, tak apa, mak ada, ayah ada. Ada backup. Ada backup, tak apa. Itu benda paling simple. Cakap kat mak saya nanti. Jadi oleh sebab itu, biar dia belajar. Benda-benda yang biar dia belajar, kena marah, kena denda, kena tegur, kan? Ini adalah merupakan pengalaman. Saya pun setuju dengan doktor, sebab sedikit sebanyak mereka belajar untuk berdisiplin lah. Dan untuk membesarkan anak ni mesti perlu ada pengalaman, kan? Betul. Dan mereka yang baru ada anak yang sulung, kadang-kadang baby ni dari awal-awal kita menangis je, kita angkat. Kalau kita tak bagi makan, dia menangis. Jadi kita ikut dan ikut. Dan ada Cik T yang bertanya di Facebook kita, doktor, dia tanya, saya ingin bertanya, adakah anak tantrum disebabkan selalu diberi muka dan memanjakan? Sebab kadang-kadang bila dah masuk umur 2-3 tahun ni, no je nangis. Sebab dah tantrum kan? Tantrum ni sampai ke umur 3-4 tahun saja. Sebab kenapa tantrum? Kadang-kadang dia tidak tahu nak menceritakan apa yang dia nak. Jadi cara dia, bila dia tantrum, dia menjerit, dia marah, maka dia dapat apa yang dia nak. Jadi itu adalah perkara tu sekejap saja. Tapi biasanya bila dah anak tu dah meningkat makin dewasa, tantrum tu pun dah makin kurang. Biasa begitu. Dan kita kena lihat juga anak-anak ni sebenarnya bila kita bersama dengan dia, kita kadang-kadang kita banyak benda yang kita tak tegur, kita tak peduli. Contoh, waktu saya banyak belajar waktu peringkat anak pertama, anak kedua dulu. Waktu tu saya belajar dekat Brisbane, Australia. Saya tengok orang putih ni, Mak Saleh ni, dia tengok anak dia berjalan ni, kemudian anak dia petik bunga. Kemudian dia beri kat mam, dia kata ada bunga ni cantik. Mak dia pegang bunga tu, dia kata ambil kat mana? Dia kata ambil kat pokok tadi. Pokok siapa? Nampak? Pokok siapa? Bukan kita punya, kan? Bukan. Maka biarkan dia di situ, sebab pertama bukan kita punya, yang kedua bila dah petik dia akan layu. Kalau di situ dia akan tahan lama. Nampak macam mana dia didik. Begitu juga saya pergi memancing. Pergi mancing, lepas tu dapat ikan. Ada anak Mak Saleh ni, dia dapat ikan. Dia dapat ikan sebab nak dia tak tahu nak keluarkan mata kail. Dia ambil selipar dia ketuk. Tung. Ayah dia kata, dia kata, kenapa pukul? Ikan pun ada perasaan. Nampak? Jadi ini adalah benda yang mana kalau kita mungkinlah, kalau kita kan, bukan tu cara pukul ni, ambil kayu besar sikit tu. Jadi kita kena faham bahawa anak dalam membesar, dia banyak buat perkara-perkara yang kita perlu tegur untuk mendidik. Jadi bila kita kata manjakan anak tu, macam mana? Manja tu kita beri apa dia nak, biarkan apa dia nak. Anak bangun tak bangun subuh pun tak apalah, baru umur 7 tahun, kesian. Bukan wajib lagi, kan? Jadi bila kita banyak membiarkan sebegini, maka anak akan jadi manja.
Ini yang apa yang doktor tekankan tentang didikan. Bagaimana pentingnya didikan itu akan memberi impak kepada perkembangan kognitif anak-anak itu dan seterusnya memupuk sasiah diri mereka apabila mereka besar nanti. Betul. Kita nak kongsikan banyak lagi dengan doktor ni sebab ada orang dia memang tak bagi anak dia gadget. Dia memang disiplinkan anak dia. Ada orang dia tak manjakan anak dia tapi kadang-kadang orang sekeliling, makcik, pakcik, atuk, nenek pula yang manjakan. Tapi sebelum kita nak kongsikan soalan-soalan itu, kita nak dengarkan dahulu komen dan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Anak memang kena manja kan. Tapi itulah, ada jugalah yang kita kena ajar apa. Jangan jadi sampai jadi kurang ajar lah kan. Manja tu depend pada keadaan. Kalau keadaan dia benda tu yang kita sebagai orang tua kita tahu benda ni elok ke tak elok. So manjakan anak tu ikut keadaan situasi lah macam mana. Kalau benda tu yang tak elok kita kena tegah lah. Kalau manja yang positif tu kita biasalah, itu kita kita ikutlah macam mana kehendak anak-anak. Tak perlu. Memang sayang anak pada-pada, tapi orang kata dia macam mana? Dia agak-agaklah kita ikut, jangan ikut keutamaan sangat. Macam kata kalau benda tu bukan keperluan dia, kalau dia nak apa-apa, kalau bukan keperluan, kita jangan ikut sangatlah. Dia orang kata ikut yang mana yang utama lah. Anak saya terlambat. Dalam darjah 3 pun dia masih lagi kita orang yang uruskan. Sekolah menengah baru dia orang pandai masak apa semua ni, dah tingkatan 4 ni baru belajar lah. Rasa dia masih baby aja lagi kot. Rasa macam anak masih kecil lagi. Biasanya 3 tahun 4 tahun kita dah apply lah apa benda dia nak. Kalau boleh, kalau makan pun kita cuba kurangkan untuk suap dia lah, bagi dia biasa sendirilah. Daripada dah start sekolah tu 4-5 tahun tu dah mula kita ajar sikit lah. Yang mana kita boleh buat, kita agak kerja rumah, yang mana yang boleh dia orang tolong tu tolongnya lah kan. Agak pada dengan keupayaan dia orang lah. Itu dia pendapat orang ramai. Ada yang kata, anak mestilah kena manjakan. Dia katakan. Okey, inilah dia kan. Kadang-kadang ada setengah orang, cara dia nak mendidik anak-anak dia bukan dengan manja yang melampau-lampau, manja yang bertempat lah. Kalau waktu belajar, perlu belajar. Waktu mengaji, perlu mengaji. Waktu solat, perlu solat. Walaupun berkemampuan, gadget sebagainya memang ada jadual, ada disiplin. Itu cara dia nak mendidik anak dia. Tapi ada setengah orang kata, zaman moden lah, ini zaman teknologi. Takkan tak bagi anak kita gadget. Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini bahawa mendidik anak itu bukan dengan memberi segala apa yang mereka inginkan, tetapi dengan mendisiplinkan mereka terhadap apa yang kita mahukan dalam kehidupan seharian. Okey, Nabi dah pesan kita didik anak ikut zaman. Baik, pertama zaman dulu dan zaman hari ini memang teknologi apa semua berbeza. Yang kedua, zaman anak tu sendiri dia ada zaman daripada lahir sampai 7 tahun, daripada 8 hingga 14-15 tahun, daripada 15 sampai 18, 19, 20 tahun. Jadi dia ada zaman-zaman yang berbeza. Pendekatan tidak akan sama. Tetapi bila kita bercakap, saya menarik pasal bila tertarik dengan gadget tu tadi. Patut diberikan atau tak patut diberikan? Baik. Saya mengambil sebagai bapa, ini cara saya, yang dah 10 anak ni. Saya bagi anak saya gadget. Anak yang 3 tahun pun membesar dengan gadget. Tetapi kita daripada kecil ajar dia apa yang boleh, apa yang tak boleh, masa mana boleh, masa mana tak boleh. Daripada kecil. Jadi dia dah biasa. Dia tahu, kalau contoh dia tahu, yang ini tak boleh, yang ini boleh. Begitu juga bila kita pergi dekat shopping mall. Bila nak ambil kan, walaupun tak faham lagi, kita kata tengok harga. Kan. Jadi bila anak saya kecil 3 tahun, dia pergi mall, abang kata ambil video. Tu nak ambil apa tu? Tengok je. Dia dah faham 3 tahun. Tak adalah tengok je. Lepas tu dia ambil satu. Abang, ini tak mahal kan? Jadi dia dapat bezakan. Jadi anak 3 tahun. Dan pernah satu ketika, ini pengalaman. Anak sulung saya waktu dia kecil dulu. Kami bawa dia masuk ke kedai buku. Tiba-tiba kita bawa balik buku banyak ni. Ada satu batang pen yang kami tak beli. Jadi saya berpandangan dengan isteri saya, awak beli ke? Tak.
saya pun tak beli. Jadi di situ kami bertiga je, yang ketiga anak. Bermakna pasti anak yang ambil dan masukkan. Jadi ketika tu bila kita tahu anak kita dah buat salah, kita jangan tanya lagi dah. Jangan tanya kata macam anak saya nombor 1 ni Safwan nama. Safwan ambil pen. Jawapan dia apa? Tak. Mesti tidak. Sebab dia cuba mempertahankan, bermakna kita telah merangsang dia berbohong. Padahal kita dah tahu. Kita terus panggil, saya kata Safwan. Straightforward Safwan, ni pen ni kenapa ambil tanpa bayar? Dia pun nak jawab kita dah tahu dah. Daripada riak cara dia, kita tahu memang dia buat. Komunikasi itu pun penting sebenarnya. Betul. Jadi saya kata kita pun jelaskan bahawa tindakan tu salah, benda ni tak betul. Saya kata, jom ikut ayah, masuk kereta, terus saya patah balik ke kedai buku. Saya kata, ambil pen tu, pergi serah kat abang tu. Abang tu pun terpinggir-pinggir. Saya kata apa? Tak, anak saya ambil, dia tak bayar. Tadi saya suruh dia pulangkan. Dan jangan kita beli. Sebab kalau kita beli, itu dah manjakan anak. Macam mengiyakan perbuatan dia. Membenarkan. Jadi lain kali dia belajar, kalau nak apa-apa, ambil je, nanti abang akan pergi dan bayar. Jadi saya tak beli. Biarkan dia. Dia tak dapat benda tu dan dia belajar bahawa tak boleh buat begitu, dan dia ayah takkan bagi kerana dia buat tindakan begitu. Begitulah kadang-kadang kita tengok anak-anak kan, kita pergi kat shopping mall, berguling menangis nak akhirnya kita ikut. Itu kita give up, kita manjakan anak. Biar dia berguling Biar dia berguling. Begitu juga mak masak cokodok. Petang-petang masak cokodok nak buka puasa. Anak tak puasa. Maka anak pun datang, mak nak satu, kita kata tak apa, kita makan sama-sama berbuka puasa nanti. Kemudian dia kata nak satu je. Lepas tu dia berguling satu je. Kita pun bagilah, kononnya kita bagi, kita kata, nah ambil. Kita katakan, jangan datang lagi. Dia ambil, kemudian datang lagi minta bagi lagi. Kononnya marah, tapi dalam masa yang sama beri. Jadi di mana marah tu tadi? Jadi kita kena faham, anak kena faham apa yang dikatakan tidak boleh sebagai tidak boleh, apa yang boleh. Jadi oleh sebab itu bila anak dapat bezakan, sebab anak-anak ni dia pandai tahu. Dia tahu mak ni tang mana dia nak dia ketahanan dia untuk ada taktik dia. Dari taktik dia dah tahu dah. Mak ni kalau saya tekan akhirnya dapat. Mak paling mudahlah, mak jiwa kan. Jadi oleh sebab itu dia akan pergi pada mak, dia akan minta, dia akan mengada. Jadi kita ni kena bezakan antara keperluan dengan kehendak. Ni taktik anak nak tahu mak ayah yang siapa yang lagi lembut. Macam mana? Kalau macam mana? Rahsia. bahaya. Tapi kan doktor ada 6 anak perempuan, 4 anak lelaki. Jadi macam mana nak beza manja untuk anak perempuan ni untuk benda apa? Manja untuk anak lelaki macam mana? Tapi doktor, Hawa seorang je anak perempuan. Lainlah manja dia kan. Terlebih manja lah. Okey. Berbeza sebenarnya dalam membesar dan mendidikkan anak lelaki dengan anak perempuan. Cara kita berkomunikasi, cara kita memberi keizinan, semuanya berbeza. Jadi kebanyakan kalau anak perempuan ni saya lebih minta berbincang dengan mak dia. Anak lelaki datang kepada saya sebab ada perkara-perkara dia kena man to man talk. Maknanya ada perkara-perkara orang lelaki kena tegur orang lelaki. Ini urusan orang lelaki, cerita dengan anak lelaki. Jadi tetapi bila kita buat macam tu, dia akan rasa bangga sebab dia kata ayah sedang mendidik dia menjadi seorang lelaki yang dewasa. Jadi sebab tu kita dengan anak lelaki bagusnya biarlah ayah yang ambil alih. Kalau perempuan biarlah mak yang lebih. Tetapi bukan bermakna tak boleh rapat dengan ayah. Betul. Tapi saya tengok pula kadang-kadang kalau anak perempuan ni memanja dengan ayah. Tapi anak lelaki ni dia macam kalau mak ni dengan anak lelaki, saya dah selalu cakap macam tu kat mak saya. Mak kalau anak lelaki lain sikit. Sayang anak mungkin semua sama, tapi anak lelaki tu mungkin ada lebih special sikit lah. Kalau ayah dengan anak perempuan ni dia macam awak dengan ayah pun rapat kan? Rapat macam tu. Dia macam ni tau. Kalau kita ada ramai anak, kita tak nafikan mungkin ada anak-anak ni dia keistimewaan dia berbeza-beza membuatkan kita sebagai ibu bapa mungkin kita akan rasa ada lebih pada anak-anak yang lain berbanding yang lain. Itu perasaan yang normal. Maknanya kita manusia, kita mungkin ada perasaan sebegitu. Tetapi kita tidak boleh tunjukkan. Dan jangan banding. Jangan bandingkan. Baik, bila sebut banding, saya suka bila Hawa cakap pasal banding. Ramai orang tanya saya, doktor dia kata, macam mana kita tak nak bandingkan? Sebab abang dia rajin, abang dia belajar siap kerja. Yang ini lepas tangan, apa macam mana kita tak banding? Saya kata, bila kita tegur kesalahan anak, usah kaitkan nama abang kakak. Tegur saja perbuatan dia, kesalahan dia dan apa yang dia perlu betulkan.
isu dia bila kita tegur, kita kata abang awak dulu, kakak awak dulu. Itu banding tu. Nanti anak adik-beradik ada masalah. Itu yang banding. Jadi usah sebut. Tetapi masa mana kita nak sebut? Waktu kita tak tegur kesalahan. Waktu tak ada kesalahan, sembang-sembang, minum kopi apa semua. Akak, ni ayah nak cerita kenapa abang ni boleh dapat apa ni sampai straight A. Akak nak tahu tak apa rahsia? Masa tu ceritalah. Sebab dia tak ada rasa bahawa dia dibandingkan. Dia kata nak tahulah ayah macam mana. Masa tu cerita. Perkongsian. Bukan perbandingan. Okay, doktor, kadang-kadang kalau cakap tentang manja ni, bila kita cakap tentang banding ataupun perhatian ataupun manja ni, kadang-kadang dalam 5 orang anak, 10 orang anak, mungkin ada anak itu yang mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Ada anak yang memang mungkin memerlukan perhatian yang lebih. Contoh, abang kakak boleh berdikari, adik ni mungkin ada sedikit kekurangan ataupun perkara-perkara tertentu. Mungkin diperlukan, anak ini diperlukan perhatian yang lebih, manja yang lebih dan sebagainya. Tapi kadang-kadang cakap tentang manja ni bukan mak bapak je. Kadang-kadang mak bapak tak manjakan sangat. Contohlah kan, anak buah seorang kat rumah. Kalau mak bapak dia tak bagi, dia boleh minta kat makcik dia boleh minta kat nenek dia boleh minta kat atuk dia. Jadi kadang-kadang manja itu bukan daripada ibu bapa je, tapi daripada orang sekeliling juga. Sebab itulah apa ni kita kena berpakat, ada muafakat, iaitu kadang-kadang di rumah kadang ada atuk, ada nenek, ada amak, ada ayah, ada abang. Bila kita tegur, bila contoh saya selalu pesan, bila mak tegur sesuatu, ayah yang lain jangan cakap apa-apa. Kalau ayah tegur, yang lain jangan cakap apa-apa. Sebab tu kadang-kadang yang jadi manja, kita tegur anak, dia lari dekat atuk dia. Alah, tak apalah, biarlah. Jadi dia nak lari ke atuk. Dia nak lari ke atuk boleh, tetapi kita juga kena ajar atuk, opah, isteri kita, pasangan kita cakap. Contoh, mengiyakan. Betul lah tu kalau ayah marah pun. Kita kena betulkan dulu. Bukan kata kenapalah ayah awak marah awak macam. Bukan. Itu salah tu. Salah kan. Tak apa Messi ni. Kita kata salah ya. Betul lah kalau ayah marah pun. Sebab apa? Sebab awak buat tu. Dia datang kepada kita untuk kita membetulkan persepsi dia. Bukan kita datang kepada kita untuk dia mengadu hal, maknanya dia kata ayah salah, mak salah. Jadi di situ selamat. Jadi sebenarnya memang dalam rumah ni kena ada api dan air. Kalau tiba-tiba saat api ada, air tak ada pun susah. Sebab itulah tidak jadi rumahku syurgaku. Sebab tu bila berlaku apa-apa, anak-anak akan cari luar, cari kawan, meluahkan perasaan di luar. Sebab dia rasa dekat rumah dia tak ada, semua orang tak nak dengar. Jadi susah juga, tak manja kan. Jadi sebab itu kita perlu ada tempat yang mana anak-anak kita mengadu hal, yang luahkan perasaan. Dan bila kita tengok anak luahkan perasaan, kita ketika itu perlu jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik maknanya walaupun kita tak suka, walaupun kita nak marah, kita kena tahan masa tu. Sebab kita nak mendengar, biar dia luah habis-habis. Ini belum apa-apa, contoh dia balik, mak tadi adik kena marah, cikgu marah. Kenapa cikgu marah? Sebab adik tak bawa buku. Kan mak dah kata, kita pula marah. Jadi dia dah tak luah dah pada kita selepas itu. Dia tak percaya kita. Dia mula cari di luar. Jadi biar kita jadi pendengar yang baik. Kan? Jadi oleh sebab itu, kita membesarkan anak-anak ni sebenarnya seronok. Dari pengalaman, dari apa, kita tengok, kita kena gunakan setiap pengalaman daripada anak pertama sampai ke anak yang bawah-bawah. Sebab itu kita tengok biasanya anak yang di bawah akan lebih berdikari, akan lebih berjaya, akan lebih bijak. Kenapa? Sebab kita mak ayah dah ada pengalaman melalui kesilapan-kesilapan sebelum tu dan kita tak ulang pada anak-anak yang bawah. Dan kadang-kadang dia tengok abang, kakak dia bagaimana berdikari, mereka pun lebih mudah berdikari. Ya, betul. Jadi contoh kan. Betul. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Saya pasti penonton kita bakal ibu bapa ke nak mendidik anak nanti belajar banyak daripada doktor ni. Satu sebelum saya lupa. Macam kes-kes viral selama ni pasal anak-anak kan. Kita sebagai ibu bapa jangan cepat menyebelahi anak. Kita kena dengar pihak ini, dengar pihak ini. Kalau anak kita salah, kita kena betulkan anak. Kalau anak kita betul, kita baru bersetuju dengan anak. Orang putih kata there's always two side of story lah kan. Ya, betul. Kena ada cerita tu kadang-kadang dua sisi, kadang-kadang 3 sisi pun ada. Kita kena bertindak untuk betul-betul bermuhasabah untuk mendengar ke semua pihak, doktor. Betul. Okey.